Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kau Amir terhadap isu apa? Dua anak Tom M berdepan pendakwa dia gagal isytihar harta kepada SPRM. Suruhanjaya Jaya Pencegahan Rasuah SPRM belum menerima notis pengisytiharan dari harta daripada dua anak bekas Perdana Menteri Tom M. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon detail daripada Datuk Kamal Amir. Akhir kita komen macam biasa. Satu lagi, saya juga agak terperanjat apabila ketua pengarah itu ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya sudah pun menyerahkan notis itu mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 kepada Datuk Mizran dan Tan Sri Mokzani, itu anak Tun Dr. Mahathir, supaya mereka mengisytiharkan notis pengisytiharan harta yang mereka miliki. Dia katanya sehingga saat ini belum dapat lagi. Sehingga kini SPRM masih menunggu notis pengisytiharan daripada dua ahli perniagaan terbabit. Jadi kalau tak buat pengisytiharan dalam tempoh yang ditetapkan, kedua mereka boleh dituduh gagal mengisytiharkan harta. Dan senasiblah dengan Tun Daim. Bila SPRM buat tindakan begitu, jangan pula dianggap sebagai satu kezaliman. Jadi menurut Tan Sri Azam Baki, dia kata banyak perkara lain dalam skop siasatan kes tersebut. Dan pengisytiharan harta adalah salah satu daripada proses siasatan. Berilah kerjasama. Saya kena ingat saudara, Mizan dikendaki mengisytiharkan segala aset alih dan tak alih yang berada dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis yang telah pun dihantarkan. Sementara itu, Tan Sri Mokzani pula mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubah Wang Haram dan Keganasan, iaitu AMLA TFUAA 2021. Saya berharaplah agar kedua-dua anak Tun Dr. Mahathir ni berilah kerjasama dengan mengisytiharkan berapa kereta anda. Apa ada masalah kalau benda itu anda miliki anda dan diperoleh dengan perniagaan, tak perlu takut. Berani kerana benar, takut kerana salah, saudara. Baik, saudara, itu seketika tentang apa yang berlaku di Tan Sri Muhyiddin, dari Mokzani, yang masih lagi sebelum Raya Cina ni macam-macam cerita yang saya dengar. Dan terbaru hari ini Peguam Bela Datuk Seri Najib, iaitu Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, dalam satu sidang akhbarnya, dia telah pun mengatakan bahawa pihaknya dijangka membuat permohonan. Sekali lagi, permohonan kali kedua untuk Majlis Pengampunan dapatlah memberi pengampunan kepada Sri Najib. Kerana katanya yang dituntut adalah bukan keputusan tetapi sepanjang perbicaraan, katanya bahawa Sri Najib tidak mendapat keadilan dalam perbicaraan. Kena ingat saya. Pihaknya menuntut keadilan dalam perbicaraan. Jadi dalam sidang media tadi, itulah Saudara Abdul Hamid. Saya rasa begini ajalah. Untuk saat ini tak sepatutnya lah Tan Sri Syafiq membuat sidang media dan sebagainya. Jangan mengeruhkan keadaan. Kerana saat ini gerakan kempen tanda tangan terhadap pembebasan Sri Najib sedang dijalankan. Sebagaimana malam semalam saya mesyuarat, penyelarasan, don di seluruh negara sedang digerakkan untuk mengumpul sekitar 1 juta tanda tangan warga memohon jasa baik tuanku untuk menimbangkan pengampunan terhadap Sri Najib. Kita tahu bahawa ini juga akan ditentang oleh puak-puak macam Bersih, mereka yang konon-kononnya nak menegakkan keadilan. Jadi saya rasa apa-apa saja tindakan tak perlulah dihebahkan. Lakukan tindakan sebaik mungkin. Saya bersetuju macam mana malam semalam juga Majlis Penerangan Kempen Rayuan Pembebasan Sri Najib bersama UMNO bahagian Bangi. UMNO bahagian Bangi telah pun berlangsung malam tadi. Jadi saya melihat bahawa UMNO bahagian Bangi yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahidi, Mat Zain, ini merupakan cara yang terbaik. Dan itu adalah merupakan bahagian pertama di seluruh negara yang memulakan langkah. Sebab itu tindakan Ketua UMNO bahagian Bangi, itu Datuk Muhammad Zaidi Mat Zain, ini satu langkah yang baik.
Panggil ahli-ahli UMNO, beri penjelasan. Lebih-lebih pada ketua-ketua cawangan, pada ahli UMNO, supaya warga faham. Masalah sekarang ni ramai yang tak faham persoalan isu pengampunan Datuk Najib, isu perbicaraan Datuk Najib. Jadi undanglah siapa saja yang pakar, bukan mempertikaikan. Saya harap begitulah saya. Sebab itu saya juga bersetuju dengan pandangan daripada sahabat saya. Itu Saudara Ghulam Muzaffar selaku Ketua UMNO bahagian Batu merangkap Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan. Jadi katanya sejak perkabaran Lembaga Pengampunan membuat keputusan ke atas rayuan bosku seminggu lalu, mereka yang membenci Datuk Seri Zahid Hamidi mulalah menangguk di air yang keruh, terutamanya bagi mereka yang masih mempunyai personal vendetta dengan Yang Berhormat Presiden Parti UMNO. Sebenarnya kemurungan, bahkan termasuk juga psikosis, obsesif, kompulsif dan keresahan memang dirasai oleh warga UMNO. Tapi tak sepatutnya mereka menyerang Presiden UMNO. Saya dah bercakap dah 2-3 hari, 3-4 malam. Mungkin anda bosan, tapi saya perlu menjelaskan. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Ghulam Muzaffar bahawa yang membuka ataupun yang mahukan Datuk Seri Najib disiasat adalah Dr. Mahathir. Rejim Pakatan Harapan 1.0 yang membenarkan perbicaraan dijalankan waktu era rejim Tan Sri Muhyiddin. Kemudian yang berlakunya pemenjaraan Datuk Seri Najib adalah era kepimpinan di mana UMNO jadi Perdana Menteri, iaitu Datuk Ismail Sabri. Tetapi di saat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi berusaha untuk mendapatkan pengampunan, cuma dapat setengah daripada sepenuh kendaknya. Datuk Seri Zahid yang diserang. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diserang. Saya rasa ini tak betul ni. Jadi kita perlu memberi penjelasan kepada warga supaya mereka faham apa sebenar-benarnya di sebalik kisah pemenjaraan Datuk Seri Najib. Sebab saya melihat sekarang ni, saudara, masih ada lagi pihak yang suka hantuk-hantuk. Saudara, hantuk-hantuk. Kononnya, baru waktu Datuk Seri Zahid Hamidi memanggil semua 191 ketua-ketua bahagian untuk diberi penjelasan. Saudara, dah 3 hari dulu, ada pula mengatakan bukanlah 191, tapi 45 145 saya yang hadir. Artinya ada lebih kurang dalam 46 ketua-ketua bahagian tak hadir. Kononnya mereka tak setuju, mereka tidak menghormati presiden dan tidak bersetuju dan mahu supaya pimpinan UMNO ditukar dan sebagainya. Saya kata dalam keadaan begini, cuba saudara dengar. Hayati kenyataan Siswa Agung UMNO Datuk Ashraf Wajdi semalam apabila beliau dihujani dengan persoalan itu oleh warga media. Semalam dia nyatakan, saya minta VT tolong pasangkan VT kenyataan saudara ini Ashraf, Datuk Seri Ashraf Wajdi saya. Disebabkan susulan daripada keputusan pengampunan tu nak keluar daripada kerajaan perpaduan. Ya, saya tak boleh sebab dalam MKT tak ditimbulkan, dalam pertumpahan itu pun tak ditimbulkan. Jadi setakat ni tak ada timbul apa-apa. 71 yang hadir Ahad ketua bahagian. Ketua bahagian 171 tambah Esko Wanita, Esko Puteri, Esko Pemuda. 20 yang tak hadir tu ada macam-macam yang saya terima, mereka minta maaf sebab ada di luar negara, ada 6 ada di Mekah, ada yang program yang sebab kita panggil last minute. apa hati Datuk Seri Najib tak diberi? Yelah, mestilah ada. Sebab itulah kita adakan pertemuan dulu. Itu yang kita sebutkan bahawa ini kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Dan itu tidak menghentikan usaha kita. Kerana ruang itu masih ada. Seperti mana PM sebut sendiri. Kalau kita masih ada ruang untuk merayu kepada yang di-Pertuan Agong yang baru. Kiranya tidak timbul isu kebahagiaan minta UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Satu pun yang saya terima secara bertulis ke, WhatsApp ke, ataupun secara terbuka. Saya yang mempengerusikan perjumpaan tersebut. Pertemuan dengan Presiden bercakap dan tidak ada seorang pun yang mempertikaikan ataupun menuntut untuk kita keluar ke, sebab pelik juga kenapa nak keluar, sebab ini bukan kuasa mana-mana parti, ini kuasa yang Pertuan Agong. Nak marah siapa? Kan? Sebab UMNO adalah parti yang mempertahankan isu Raja-Raja Melayu.
masa kita menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong untuk mewujudkan kerajaan perpaduan, takkan tiba-tiba dalam hal ini kita mengkhianatinya pula ataupun kita mempertikaikan. Sebab tu kita dalam Majlis Kerajaan Tertinggi, kenyataannya kita menjunjung kasih dan kita menerima keputusan, tetapi tidaklah menghalang kita untuk meneruskan agenda pembelaan ini dengan merayu kepada Yang di-Pertuan Agong. Ya, saudara, jelas kenyataan daripada Setiausaha Agong UMNO. Beliau waktu pertemuan itu diadakan, beliau baru balik daripada mengerjakan ibadah umrah. Malahan saat itu yang Mak Berhormat Presiden UMNO, dia tidak bersihat, suaranya tak begitu jelas, dan Datuk Seri Ashraf Wajidi sendiri yang mempengerusikan pertemuan tersebut. Tak ada pun kata kononnya ketua-ketua bahagian tak bersetuju, ketua bahagian marah. Tak ada. Bila mengatakan tak datang, memang dia mengaku ada yang tak datang kerana setengahnya berada di luar negara. Yang mengadakan ibadah umrah, takkan nak balik tergesa-gesa meninggalkan umrah mereka. Setengah tu sudah pun ada program di kawasan masing-masing. Tapi itulah dijadikan alasan oleh beberapa media kononnya. Berlaku perbalahan dalam UMNO, kononnya. Sebenarnya tak ada apa pun. Saya haraplah agar kita jangan beremosi. Dalam isu Datuk Seri Najib ni, saya minta warga UMNO, orang Melayu, rakyat, tenang fikiran, tunggu dulu. Usaha tidak jalankan. Jangan kita gopoh. Jangan kita, mesti nak dipuaskan. Kau tak boleh kena keluar daripada kerajaan Pakatan Harapan. Apa yang kita dapat? Sebenarnya ini yang sedang dinantikan oleh Perikatan Nasional. Ini yang sedang dilakukan, mereka dalam keadaan berantakan. Mereka mahu melihat bahawa perpaduan ukhuwah antara UMNO dalam kerajaan Pakatan Harapan ini longgar. Sebab itu awal-awal tadi saya marah dengan Komeng. Cukup-cukuplah. Orang Melayu tersinggung dan Komeng mewakili parti DAP. Ini juga tidak membantu usaha kita untuk menyatukan, untuk mewujudkan keharmonian dalam kerajaan perpaduan. Dan tambah lagi bila berlaku isu. Sebenarnya pengampunan, banyak orang tuduh, ada pula saya tengok mantan pimpinan UMNO yang kini tak ada lagi dalam UMNO. Konon-kononnya bahawa UMNO dan Sri Anwar Ibrahim menggunakan alasan bahawa keputusan itu adalah keputusan agung. Jadi mereka seolah tak bersetujulah alasan itu. Janganlah kita mendahului. Pertama sekali saya nak bagi tahu, kita sebagai insaniah di dunia ini, jangan kita mendahului kerja Tuhan. Itu paling penting. Memang kita harus berusaha, bukan tak boleh berusaha. Tapi apa sahaja usaha kita, ketentuannya datang daripada Allah. Allah SWT menentukan segala-galanya. Yang kedua, dalam isu Majlis Pengampunan, pengusinya adalah Majlis Pertuan Agong. Kalau itu titah tuanku, santuni ajalah kita. Dan bukan tak ada ruang. Bukan artinya sekarang ni dah habis dah, tertutuplah segalanya. Tidak. Masih ada lagi ruang. Sebagaimana kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bercakap, dia kata masih ada ruang untuk membuat permohonan. Mohonlah. Tapi biarlah ada edahnya. Takkan 2-3 hari terus nak buat permohonan lagi. Ya, jadi kadang-kadang begini saya haraplah. Saya tahu ada teman-teman marah dengan saya. Seolah-olah saya tidak berjuang bersungguh-sungguh dalam kes Datuk Seri Najib. Saya selalu katakan, nak berjuang orang kata biarlah smart sikit. Jangan kita mengikut emosi. Jangan kita maki hamun pemimpin kita. Saya kadang-kadang kecewa juga, adanya teman-teman bila tak dapat saja kehendak hati, maki hamun pemimpin. Anwar tak menang budi, Zaid Ahmedi ada apa tidak berani bersuara dan macam-macam lagi. Sedangkan mereka tidak tahu cerita latar sebenarnya. Dan bila tak dapat kehendak hati, sabarlah dulu. Jangan kita, ini kadang-kadang seolah-olah kita mau buat, mesti apa kita buat mesti jadi, apa kita mesti jadi. Nauzubillah minaz zalik, saudara. Jangan sesekali kita mendahului kerja Allah SWT. Jangan sesekali kita mengikut emosi. Tak dapat mengamuk. Itu yang jadi beberapa orang pemimpin daripada UMNO. Yang akhirnya tersingkir. Lain tak ada. Tapi akhirnya bila mereka tersingkir, mulalah attack balik UMNO. Dulu bagaimana? Nak berjuang demi parti, demi agama, bangsa dan negara. Sekarang. Dia saya dalam Bulan Pasarat, dia kata rakyat sentiasa tenang.
Cuma segelintir ahli UMNO saya nak tunjuk kehebatan mereka. Saya setuju dengan Rabuddin Pasaran. Nak tunjuk hebatlah kononnya. Jangan. Tidak ada sesiapa pun yang hebat dalam usaha untuk mendapatkan pengampunan terhadap Datuk Seri Najib. Bukan kita tak sayang, bukan kita tak kasih pada Datuk Seri Najib. Tapi kita kena lapang dada. Ini saya tengok pendekar terbang dekat. Kita kena tolak DAP. Jangan. Jangan kita izinkan wujudnya bibit-bibit perpecahan. Di orang sebelah sana tu sedang berantakan. Dengar kenyataan daripada Tuan Syed, Yang Mohd Datuk Syed, iaitu ahli Parlimen Bukit Gantang. Sekarang ni saudara, 16 orang dah tunggu tu nak menyatakan sokongan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita konon-konon tak dapat, kena kita tarik keluar UMNO. Apa kita dapat nanti saudara? Apa kita dapat? Cukup-cukuplah kita melakukan kesilapan. Dan dulu pun saya nak bagi tahu setengah daripada mereka yang kononnya sekarang ini berjuang atas nama Najib. Mereka jugalah dulu yang mengutuk Datuk Seri Najib. Jangan lupa saya kenal tiap-tiap wajah tu. Sebab saya ada dalam kumpulan yang waktu sepanjang UMNO kalah. Saya melihat kita ni saudara bila UMNO kalah, sebelum itu kononnya laku begini, tindakan hebatlah, kritik tak kena, itu tak kena. Akhirnya UMNO Barisan Nasional tumbang. Bila kita tumbang, naik kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Berapa lama kita menderita? 5 tahun kita menderita. Dan jangan marah sesiapa. Marahkan diri sendiri. Sebab kita juga ada saham atas kejatuhan daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dan sekarang ni bila jatuh, mulalah rindu zaman Najib. Rindu Najib terbaik. Dulu, makin hamon juga saudara. Jangan lupa. Saya tengok wajah-wajah yang buat kenyataan tu, kadang-kadang meminjam kata Allahyarham Tan Sri Megat Junid. Kata orang Perak, naik getik lah. Getik tengok perangai dia orang ni. Bila tak ada jawatan dalam UMNO, bila tidak lagi memimpin dalam UMNO, kutuk presiden. Bila tak ada dapat ini apa-apa untuk menunjukkan diri sebagai pemimpin, tunjuklah seolah dia jadi hero. Tak ada ke mana pun. Segala-galanya hanya dapat terjadi sukses kalau kita menyantuni secara berhemah. Awal lagi saya katakan, kita bersifat harmonis satu persatu. Sesuatu kekusutan itu tidak mampu dirongkai begitu saja saudara. Dia dirongkai, kena orang kata macam menarik rambut dari dalam tepung. Jangan kita beremosi saudara. Bukan kita tak sayang pada Datuk Seri Najib. Tapi keadaan dah terjadi begini. Siapa yang memulakan? Kenapa awal waktu Datuk Seri Najib diselongkar oleh pihak berkuasa, berapa orang saja yang pergi mempertahankan rumah dia? Saya sebab itu 2-3 malam lepas saya tengok VT Datuk Razlan. Sekarang ini Ketua UMNO Bagas Putih. Dia seorang-seorang saja. Jangan lupa saya, waktu Datuk Seri Najib disiasat oleh pihak SPRM, disiasat oleh pihak, diseret ke mahkamah, berapa ramai yang turun saudara. Hari ini pun saya tengok berapa ramai pergi ke mahkamah. Tapi dengar kenyataan bagai nak rak. Bagai nak rak, menyokong dan sebagainya. Kenapa mereka tak mau ambil kesempatan pergi sokong? Tak ada. Jadi cakap saya sembang aja lebih. Saya kadang-kadang meluat tengok orang yang begini. Yang kita harus lakukan, tarik rambut dari dalam tepung satu persatu. Jangan izinkan emosi kita menguasai bila kita mau menyelesaikan suatu masalah. Perlu diingat, ini bukan masalah kecil saudara. Dunia sedang memerhatikan kita. Jangan kita turut emosi. Tak dapat saja, orang ini tak betul. Orang ini tak betul. Sampai bila kita jadi begitu? Sebab itu saya minta, sedarlah warga UMNO. Sedarlah orang Melayu. Anda juga bertanggungjawab yang menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dulu. Bila dah jatuh, sekarang ni rindulah nak buat itu, nak buat ini. Segala-galanya bukan senang. Bila sesuatu, orang kata nasi ni dekat mulut, dah jatuh ke bawah. Bukan senang nak ambil balik, saudara. Jadi, satukan balik penyatuan kita. Satukan balik hati-hati warga bangsa kita. InsyaAllah. Barulah, saudara, kita boleh mendepani, membujur lalu, menendang patah. Ingat, saudara, sedih tengok. Tapi berapa ramai yang datang rumah Tok Najib waktu beliau disiasat waktu itu. Dalam bulan puasa, saudara. Lebih kurang sebulan lagi kita akan menyambut bulan puasa lagi. Lupakah kita peristiwa tersebut?
Jangan saya. Jangan nak tunjuk hero sekarang. Jangan menangguk di air keruh. Okey, tuan saya baca detail sekali lagi. Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya sudah menyerahkan notis mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 kepada Mizan dan Tan Sri Mukhzani bulan lalu. Bagaimanapun sehingga kini SPRM masih menunggu notis pengisytiharan daripada dua ahli perniagaan terbabit. Kalau tidak membuat pengisytiharan dalam tempoh yang ditetapkan, mereka boleh dituduh gagal mengisytiharkan harta. Kalian tuan, mari kita tunggulah apa keseluruhannya. Mari terus menyokong kerjaan perpaduan dapat Mek Ibrahim. Assalamualaikum.